Assalamualaikum dan salam sejahtera ibu-ibu sekalian. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang penggunaan floss gigi dan ubat kumur. Tahukah anda, memboros gigi sahaja tidak cukup untuk membersihkan semua permukaan gigi. Hal ini kerana berus gigi tidak dapat membersihkan bahagian di kawasan celah-celah gigi. Sebab itulah floss diperlukan bagi melengkapkan rutin pembersihan gigi secara menyeluruh. Apa itu floss? Floss adalah sejenis benang yang khusus digunakan untuk pembersihan gigi di kawasan yang tidak boleh dicapai oleh berus gigi. Jadi, fungsi floss adalah untuk membersihkan plak dan sisa makanan yang terdapat di celah-celah gigi dan di kawasan bawah gusi. Gusi anda mungkin boleh berdarah ketika anda menggunakan floss. Ada beberapa penyebab keadaan ini berlaku, di antaranya adalah yang pertama, teknik yang salah seperti tekanan yang berlebihan boleh menyebabkan kecederaan gusi, dan yang kedua merupakan petanda gusi anda kurang sihat ataupun mengalami radang gusi. Oleh itu, jom kita lihat langkah-langkah penggunaan floss dengan cara yang betul. Langkah pertama, ambil floss sekitar 35 hingga 40 cm panjang atau anggaran dari hujung jari ke hujung siku. Kemudian, lilitkan hujung floss pada jari tengah dan tinggalkan 2 cm floss di antara jari pemegang. Pastikan salah satu jari tengah mempunyai lilitan yang lebih banyak untuk proses penukaran floss yang bersih semasa pembersihan gigi. Anda hendaklah menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk menyokong dan menegangkan benang floss. Mulakan floss dari gigi tengah atas dan seterusnya ke gigi belakang kiri dan kanan. Ulang langkah yang sama pada gigi di rahang bawah. Dengan berhati-hati, lalukan floss di celah gigi dan lengkungkan floss membentuk huruf C di sekeliling gigi. Kemudian gerakkan floss keluar dalam gerakan menggergaji iaitu ke hadapan dan ke belakang. Ulang langkah yang sama untuk permukaan gigi yang bersebelahan. Teruskan pembersihan gigi atas sehingga gigi di bahagian belakang. Pastikan anda menggunakan bahagian floss yang masih bersih untuk setiap permukaan gigi. Caranya adalah lepaskan floss dari jari yang mempunyai lilitan yang banyak dan lilit floss yang telah kotor pada jari yang mempunyai lilitan yang sedikit. Lengkapkan pembersihan pada celah gigi depan di bahagian rahang bawah. Seterusnya, bersihkan celah gigi bawah di bahagian belakang. Anda diingatkan untuk berhati-hati ketika menggunakan floss kerana tekanan floss yang berlebihan boleh menyebabkan kecederaan gusi. Selain menggunakan teknik lilitan floss, anda juga boleh menggunakan floss gigi dengan pemegang. Floss jenis ini lebih mudah digunakan dan ianya sesuai untuk ibu-ibu yang mempunyai alahan dan muntah yang serius. Penggunaan floss dengan pemegang ini merupakan alternatif untuk membersihkan plak di celah-celah gigi, terutamanya kepada ibu-ibu yang mengalami muntah semasa melakukan aktiviti floss gigi. Floss dengan pemegang ini mempunyai hujung yang tajam bagi membersihkan sisa makanan yang tersekat. Tetapi, penggunaan hujung yang tajam ini tidak boleh hingga mencucuk gusi, maka anda hendaklah berhati-hati apabila menggunakannya. Kebersihan mulut harus dijaga dengan memboros dan memflos gigi. Namun begitu, penggunaan ubat kumur boleh menambah keberkesanan penjagaan kesihatan mulut anda. Ubat kumur kebiasaannya digunakan sebagai tambahan kepada pembersihan gigi selepas memberus gigi dan menggunakan floss. Selain itu, ia juga memberi kesan kesegaran dan mengurangkan bau mulut serta mengawal dan mengurangkan risiko karies gigi dan penyakit gusi bergantung kepada kandungan bahan aktif yang terdapat di dalam ubat kumur. Ubat kumur mempunyai tindakan dan kesan yang berbeza bergantung kepada bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, ubat kumur yang mengandungi fluorida membantu proses remineralisasi dan memberi perlindungan terhadap karies gigi. Terdapat juga ubat kumur yang mengandungi klorhexidin yang mempunyai kesan antibakteria dan membantu mencegah pembentukan plak. Oleh itu, pilih ubat kumur yang bersesuaian dengan anda atau dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan ubat kumur. Cara penggunaan ubat kumur yang betul adalah yang pertama,
Pastikan gigi anda bersih sebelum anda menggunakan ubat kumur. Yang kedua, tuang ubat kumur menggunakan sukatan yang telah ditetapkan oleh pengeluar. Yang ketiga, masukkan ubat kumur ke dalam mulut. Pastikan anda tidak menambah air ke dalam ubat kumur anda. Seterusnya, yang keempat, kumur selama 30 saat atau mengikut arahan yang diberikan oleh pengeluar. Yang kelima, kumur ke kiri dan ke kanan serta ke semua arah supaya ubat kumur sampai ke semua permukaan di dalam mulut. Dan yang keenam, selepas berkumur mengikut masa yang telah ditetapkan, ludah keluar ubat kumur. Anda diingatkan supaya tidak membilas dengan air selepas berkumur dan anda juga tidak boleh makan dan minum dalam tempoh 30 minit selepas menggunakan ubat kumur. Ini supaya ubat kumur dapat memberi perlindungan yang optimum kepada gigi anda. Selain itu, ikut arahan penggunaan yang dinyatakan pada label produk bahan kumur yang anda gunakan. Akhir sekali, jom kita ikut 3 langkah penting bagi penjagaan kebersihan gigi. Yang pertama, floss gigi sekurang-kurangnya 1 kali sehari, terutamanya sebelum tidur. Penggunaan floss gigi sebelum memboros gigi adalah kaedah terbaik untuk menanggalkan plak di celah gigi dan meningkatkan serapan fluorida daripada ubat gigi semasa memboros gigi. Yang kedua, boros gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan salah satunya sebelum tidur. Dan yang ketiga, gunakan ubat kumur sebagai pelengkap rutin penjagaan kebersihan gigi anda. Mudah bukan? Selamat mencuba!